Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, video kali ni saya buat sebagai satu video sambungan atau video susulan kepada satu video lain yang saya buat sebelum ni, iaitu cara-cara untuk nak melajukan sikit internet anda menggunakan DNS server ataupun dengan cara menukar DNS server. Okey, jadi saya tengok ada banyak komen yang diberikan oleh orang-orang yang menonton video tu, yang mana dia kata apabila mereka menggunakan aplikasi daripada Cloudflare tu ataupun bila dia tukar DNS server kepada DNS server Google ataupun Cloudflare, internet dekat telefon atau komputer tu jadi makin slow. Okey, yang tu satulah. Lepas tu saya dapat soalan-soalan yang tanya saya, macam contohnya DNS server apa yang lebih bagus, sama ada DNS server daripada ISP contohnya daripada Telekom ataupun nak tukar kepada Google dengan Cloudflare. Okey, jadi dalam video kali ini saya akan tunjuk dekat anda macam mana anda boleh buat testing sendiri untuk nak cari DNS server mana yang paling laju dan bersesuaian dengan network anda. Okey, jom kita tengok video tu. Okey, jadi seperti biasa bila saya nak tunjuk dekat anda cara-cara nak buat configuration, maka saya akan pakai TV saya ni. Senang saya nak tunjuk benda lah. Okey, tapi sebelum tu saya ada perasan beberapa komen yang orang tulis dalam video-video saya yang lain sebelum ni yang pasal configuration ni. Dia kata, "Bang, susah kami nak follow sebab kami pakai Windows." Okey, sebab sebelum ni saya tunjuk pakai Mac. Jadi disebabkan itu, kali ni saya pakai demonstration menggunakan Windows untuk nak memudahkan anda. Okey, so sekarang jom kita tengok macam mana nak cari DNS server yang paling laju. Alright, so benda pertama yang anda kena buat adalah anda kena search satu benda dekat Google. Okey, benda apa nak cari? Anda cari DNS benchmark. Okey, anda buka lah browser mana-mana, Chrome ke, Firefox ke, Safari ke, tak kisah. Anda search benda ni, DNS benchmark, dan anda tekan je enter. Okey, so kalau nak ikutkan, kalau anda pakai Google macam saya, so sepatutnya result anda sama lebih kurang macam ni lah. Kalau tak nombor 1 pun nombor 2. So kita nak pergi kat website ni, GRC's DNS Name Server Performance Benchmark. Pergi dekat website tu. Mari saya buka website ni. Saya zoom out sikit. Alright. So, anda akan nampak benda ni. Okay, so ini dalam website tu. So, apakah dia benda ni? Ini adalah gambar print screen application yang anda kena download dan pakai dekat dalam komputer anda. Okay, so macam mana anda download dia? Senang je. Anda double klik dekat atas gambar ni. Ini adalah gambar. Okay, mari saya double klik kat situ. Jadi kalau anda tengok, nampak dia tengah duk download. So benda ni sekejap ya. Okey, benda yang anda download ni dia bukan orang kata apa installer. Dia adalah file yang anda terus boleh execute. Maksudnya anda download dan tekan dia terus buka. Okey. So anda tengoklah dekat mana anda download, sama ada dekat download folder ke desktop ke apa ke, anda double klik atas benda tu. So tapi kalau anda tak jumpa, contohnya anda turun kat bawah kan Windows kan dia ada search bar dekat bawah ni, anda tulis DNS. So insya-Allah dia akan keluar lah. Dia akan keluar macam ni. Mari saya turun zoom in tunjuk dekat anda. Ini dia. Ini nama application yang anda download tadi, dnsbench.exe. Anda klik benda tu. Okey, mari saya klik benda ni dan saya zoom out balik. Okey, minta maaf lah saya kena zoom in, zoom out sikit. Okey, so basically inilah dia application yang anda download. Alright, so rupa dia buruk sikit tapi tak apalah, buruk tak apa, jadi dia berjalan. Okey, so application ni lah yang kita akan gunakan untuk nak cari DNS server mana yang paling laju dalam network kita. Okey, so macam mana nak buat benchmarking tu? Senang je. Anda tengok dekat atas ni, dia ada beberapa tab. So, anda nampak introduction, name server, tabular data, conclusion semua ni. Anda klik dekat name server ni. Saya tolong naik ke atas tu, zoom sikit kalau tak nampak. Okey, nampak tak? Name server, anda klik dekat situ. Okey, bila anda klik dekat name server, anda akan nampak macam ni. Dia orang kata apa, screen ni lah. Okey, so sekarang ni, dia kata dia tengah download list of name servers tu. Okey, so sebenarnya apa yang application ni buat, dia akan ada satu senarai DNS server yang boleh digunakan dalam seluruh dunia ni lah. Dengan kata lain, itu adalah DNS server yang free for public use. Ayat dia macam tu. So maksudnya, sebab dia cerita dia macam ni. Ada setengah DNS server yang boleh digunakan oleh orang ramai. Ada setengah DNS server tu untuk private use sahaja. Okay, so senarai ni semua ni developer tu cari dan dia letak lah. Okay, mari saya tolong orang kata apa, zoom out dan saya full screen kan dia. So ini dalam keadaan full screen. Okay, so basically, bila anda buka dekat bahagian name server tu, anda akan nampak macam ni. Dia ada dua bahagian. Dia ada belah kiri, dia ada belah kanan. Okey, so belah kiri ni, ini adalah alamat IP untuk semua DNS server yang dah dimasukkan dalam senarai ke dalam application ni lah secara automatik. Anda tak payah masuk benda ni. So dia cari semua ni, developer dia yang masuk, dia bubuh-bubuh. So kita akan tengok yang mana paling laju. Okey, macam mana nak tengok yang mana paling laju? Senang saja, anda run benchmark. Macam mana nak buat?
anda tengok dekat atas belah kanan ni, dia ada tulis run benchmark. Okey, mari saya tolong zoom dekat belah kanan atas tu. Ni atas sikit. Okey, nampak benda ni? Run benchmark. Anda klik saja benda tu. Okey, mari saya klik. So, bila anda klik benda tu, anda akan nampak macam ni. Dia mulalah ada graf ni semua. So, ini ni dia tengah duk buat kerja lah. So, secara rumusannya sebenarnya apa yang tengah berlaku, application ni dia akan tanya beberapa macam-macam soalan lah. Dia duk buat macam testing kepada DNS server ni dan dia tengok siapa yang menjawab soalan tu paling laju. Sebab macam saya kata contoh sebelum ni, DNS server ni dia menjawab soalan. Tu cerita dia. So, benda ni dia akan makan masa sikit. So, kita biar dia berjalan. Okay, so sambil dia duduk berjalan tu, saya akan cuba nak menjawab beberapa soalan yang saya dapat pasal DNS. So sebelum ni, dalam video saya sebelum ni, ada orang tanya, dia kata, bang, kalau kita tukar DNS server tu, adakah dia boleh melajukan ping? So saya nampak soalan tu dia merujuk kepada dia punya ping kepada game server sebab dia main game. Okay, so kalau nak menjawab secara mudah, jawapan dia adalah ya, menukar DNS server anda boleh memendekkan masa ping. Okay, tapi anda kena faham satu benda lah. DNS server ni dia bukan bertujuan untuk nak melajukan internet macam nak bagi naik speed test daripada 100 meg ke 200 meg. Dia bukan macam tu. Dan bila saya kata macam ping tu pun, okey, dia bukan nak melajukan ping tu betul-betul. Ping proses tu yang anda duk buat kata ping tadi tu, dia ada beberapa beberapa benda yang dia kena buat dalam seluruh prosedur dia tu. Salah satu benda yang dia kena buat adalah dia kena tanya alamat server yang dia nak ping tu. So, cerita dia, bila dia tanya alamat server tu, dia akan tanya kepada DNS ni. So, kalau DNS yang anda pakai tu lambat nak bagi jawapan, so sebelum handphone anda ke PC anda ke apa-apa boleh ping ke server tu, dia kena tunggu sekejap. Jadi, bila dia duduk tunggu tu, dia akan menambahkan masa ping latency tu. Tu cerita dia. Tapi kalau anda kata macam bila communication ke server tu boleh ke dilajukan lagi ke apa, itu benda lain pula. Okay, kalau anda nak faham cerita dia macam ni. Contohnya macam saya kata bila saya buka browser dekat komputer saya dan saya kata, okay, saya nak buka Google. So, komputer saya ni, dia akan tanya DNS server, dia kata, DNS server, alamat rumah Google kat mana? So, kalau server tu laju, dia akan jawab, oh, alamat rumah Google adalah kat Penang. So, komputer saya terus boleh pergi kat Penang. Cepatlah. Tapi, kalau server tu lambat menjawab, maka komputer saya kena tunggu dulu sebelum dia boleh naik kereta pergi ke Penang. So, itu yang menambahkan delay. Tapi, anda kena faham satu benda. Walaupun komputer saya dah dapat alamat rumah tu, dia nak pergi ke Penang tu, dia ada banyak faktor. Dia naik kereta apa, di jalan tu jam ke tidak, benda-benda macam tu. So, samalah juga kepada ping. DNS ni salah satu benda kecil yang boleh melajukan ping, tapi bukan keseluruhan dia. Okay, faham lah? Itu satu. Alright, so selain daripada tu, ada juga orang tanya saya macam ni. Dia kata, sebab dalam video sebelum ni, saya hanya tunjuk dua benda. Saya tunjuk Google punya DNS dan satu lagi untuk Cloudflare. So, ada orang tanya, dia kata, perlukah kita pakai salah satu ni? Tak boleh ke pakai yang ISP bagi? Contohnya yang Digi bagi ke, U-Mobile ke, ataupun Unify. Okay, cerita dia macam ni. Kalau anda nak pakai DNS server yang diberikan oleh ISP, tidak ada masalah. Dia okey saja. Cuma kadang-kadang macam sebelum ni kita tahu, ada setengah-setengah website tu yang pihak ISP ni di-block. Jadi kalau kita nak elakkan daripada blocking untuk nak access website tu, so salah satu caranya adalah dengan menukar DNS server. Sebab bila kita pakai contohnya macam Google ke, Cloudflare ke apa ke, dia open semua. Tu satu. Lepas tu dalam masa yang sama, ada setengah-setengah DNS server ni dia memberikan features macam security. Dia boleh block benda-benda yang malware ke apa ke. Itulah salah satu benda. Tapi sebenarnya bila kita tukar DNS ni, dia lebih kepada kita nak dapat server yang memberikan respons yang paling laju. Sebab kadang-kala DNS server yang ISP tu bagi tu, dia slow sikit. Tu cerita dia. Tapi ada juga kadang-kala yang server tu lebih laju daripada Google dengan Cloudflare. Mungkin juga. So, tak mustahil. Okay, jadi bila dalam keadaan macam ni, anda kena buat testing. Bukan tukar tu, anda test lah, tengok yang mana laju, yang mana lambat. Okay, saya tengok dah habis ke belum? Okay, kebetulan dah habis. So, bila anda dah habis, dia akan keluar macam ni lah. Okay, so yang ni build server list semua, anda tulis saja not now. Biarkan dulu. Okay, so basically saya just tunjuk dulu dekat anda. Ini ni adalah dia punya result untuk benchmark tu. So, kalau saya tolong zoom dekat atas, anda tengok kat atas ni. Okay, anda nampak? Senarai server ni semua disusun mengikut yang paling laju dulu. Tu cerita dia. So, kalau anda nak tanya ataupun anda nak cari DNS server mana yang paling laju, kalau untuk saya dekat dalam rumah saya ni, inilah dia. Dua yang kat atas ni. 156, 154, 7172 ni. Yang ni. Okay. Alright. Sambil tu saya tunjuk dekat anda satu benda. Anda perasan tak? Mari saya tolong zoom out sikit. Pergi ke tengah sikit.
Okey, dalam senarai ni, walaupun ada banyak-banyak, anda perasan ada dekat sini dia highlightkan sikit. Dia macam dia boldkan sikit tulisan tu. Okey, kenapa dia boldkan tulisan ni? Dua server ni saya tengah guna dekat komputer saya sekarang. Jadi bila application dia tengok, dia kata, oh dalam senarai ni, budak ni dah pakai dah dua server ni. So dia highlight kan. So kenapa dia highlight tu? Dia nak kata, okay, ni server yang hang pakai. Ini pula server lain. Cuba hang tengok yang mana lagi laju. Itulah cerita dia. So dalam kes ni, yang saya pakai ni ada yang lagi laju lagi daripada dia dekat atas tu. Jadi bila anda dah dapat senarai ni, maka anda boleh pilihlah yang mana yang paling laju. Okay, so macam mana dia cari tu, saya kena cerita kat anda satu benda lah. Testing ni saya buat dekat laptop saya yang bersambung dekat komputer ni. So di mana laptop ni saya bersambung dekat wifi rumah saya yang saya duk pakai Allo Technology tu. So mengikut network rumah saya, yang paling laju adalah yang ni. Tapi bila anda buat testing, result dia akan jadi macam lain. So sebab itulah anda kena cuba buat sendiri. Okay, so sekarang ni, okay, lagi satu benda. Kalau saya tengah pakai yang ni dan saya tengok yang lagi laju yang atas tu, anda kena cuba dulu sebab cerita dia macam ni. Lebih laju tu kadang-kadang tak semestinya lebih elok. Dia ada banyak faktor. Dan bila kita cakap pasal DNS ni, bukan hanya faktor kelajuan sahaja. Alright? Okay, so kalau anda tengok, so banyaklah. Inilah dia. Okay, so itulah dia cara macam mana anda boleh cari DNS server yang paling laju untuk network anda. Okay, tapi sebelum tu saya ada perasan satu benda juga. Sebelum ni, saya tunjuk dalam video saya kata cara-cara untuk nak configure DNS server dekat iPhone dan juga untuk Android. So, lepas tu ada ramai orang tanya, dia kata, bang, macam mana saya nak tukar DNS server dalam Windows? Okey, mai saya tunjuk dekat anda sekarang macam mana untuk tukar DNS setting dalam Windows anda. Okey, cerita dia senang saja. Anda tengok dekat bawah ni, dekat search bar tu, anda tulis benda ni. Tulis network. Anda tulis je network, sebab dia macam-macam. Dan dia akan keluar satu, orang kata best match ni, tulis network status. Mari saya tolong zoom sikit kat situ. Okay, nampak dia tulis network status tu? Anda tekan je benda tu. Okay, bila anda tekan benda tu, dia akan keluar, korang kata apa? Window ni lah. Alright, so window ni anda nampak dia tulis network and internet. Macam tu lah, so dia belah kiri, belah kanan. So, anda tengok kat belah kanan ni, okay, benda ni dia tulis status untuk network status tu, anda turun ke bawah. Okay, mari saya tolong turun ke bawah sikit. Dan saya tolong zoom sikit. Ni dia. So, bila anda turun ke bawah, anda akan nampak satu segmen dia tulis, ataupun satu bahagian dia tulis, Advanced Network Settings. Anda tengok dekat bawah tu, dia tulis, Change Adapter Options. Anda klik benda ni. Tekan yang ni. Okay, dan kemudian, anda akan dapat window macam ni yang dia list benda. Okey, benda yang anda nampak icon ni sekarang ni, mungkin anda tak nampak dalam video kan. Icon ni sebenarnya itu adalah senarai network interface ataupun network port yang ada dekat komputer saya lah. Okey, so dalam case ni apa yang ada dekat komputer saya hanyalah wifi. Komputer saya tak ada LAN port. Okey, sebab itu semua eksternal. So kalau anda punya komputer mungkin macam lain lah. So dalam contoh ni, katakanlah saya nak tukar DNS server untuk wifi saya tu. So macam mana nak buat? Okay, mari saya tolong zoom sikit dekat wifi tu. Okay, macam ni saya punya lah, saya duk sambung kat sini kan. So anda double klik benda tu. Interface anda kalau anda pakai LAN lah. Kalau anda pakai wifi pun wifi jugalah. Okay, so bila anda double klik, dia akan keluar window macam ni. Nampak dia tulis kat atas tu, wifi status. Ataupun kalau anda pakai LAN, dia tulis lah LAN status ke apa ke. Window ni, anda tengok dekat bawah, dia ada tulis properties. Anda tekan properties tu. Okay, bila anda tekan properties ni, maka dia akan keluarkan satu window baru macam ni. Nampak? Dia tulis macam sekarang Wi-Fi properties. So, dalam Wi-Fi properties ni, anda nak cari satu benda, dia tulis dekat situ, Internet Protocol version 4 TCP/IPv4. Saya tolong zoom lah, takut anda tak nampak. Okay, mana ni? Nampak? Internet Protocol version 4 TCP/IP4. So, kalau anda tengok sekarang, property ni dia grey out kan. So, apa yang anda buat? Anda tekan dekat benda ni, macam ni, bagi highlight. Dan property ni pun dia dah menyala. Anda tekan dekat properties ni pula. Tu cerita dia. Okay, mari saya tolong zoom out sikit. Saya tarik sikit window ni. Anda akan nampak window macam ni. Okay, boleh? Okay, so sekarang ni anda tengok saya dah letak DNS server kan. Okay, sepatutnya kalau anda buka, kalau anda buat semua benda secara automatik, anda akan nampak macam ni. Dua-dua kosong macam ni. Sebab semua benda anda dapat orang kata daripada DHCP server. Okay, so katakanlah anda nak pakai IP yang IP server yang hak laju-laju tadi. So macam mana anda nak buat?
Ya, anda tengok dekat bawah ni, dekat bahagian bawah, dia tulis kat situ nampak. Obtain DNS server address automatically tu, anda nak pilih option yang kedua tu. Use the following DNS server. Okey, kalau anda tak nampak, mari saya tolong zoom sikit. Okey, bahagian ni. Anda tekan dekat radio button tu. Dan anda boleh edit benda ni. Inilah tempat anda nak masukkan DNS server 1 dan kedua ataupun server primary dengan secondary tu. Okey, so macam mana nak masuk? Tuliskan sajalah. Macam contohnya katakanlah saya nak pakai yang Google punya. So saya tulislah 8.8.8.8. Lepas tu bawah ni saya tulis 8.8.4.4. Okey, contohnya. Okey, nampak macam ni. So ini sebagai contoh kepada anda lah. So anda ambil lah IP DNS server yang paling laju daripada application DNS Bench tadi, anda letak dekat sini. Okey, so tapi sebelum tu saya nak menjawab 2-3 soalan sebab sebelum ni ada orang tanya. Dia kata, kan ada dua alamat DNS server tu, perlukah kita pakai dua-dua tu daripada satu provider yang sama? Contohnya kalau saya nak pakai yang Google, dua-dua kena pakai Google ke? Okey, jawapan dia adalah anda boleh pakai suka hati apa yang anda nak pakai. Contohnya nombor 1 nak pakai Google, nombor 2 nak pakai Cloudflare, terpulang kepada anda, ikut suka hati. Okey, lepas tu ada orang tanya juga, dia kata, okey, kenapa dia kena ada dua? Tak boleh pakai satu je ke? Okey, cerita dia macam ni. Anda boleh letak satu alamat DNS, tak ada masalah, komputer anda akan function. Tapi sebagai standardnya, dia memang suruh anda letak dua. Sebab apa? Sebab kalau satu mati, satu lagi ada sebagai alternatif. Tu cerita dia. Sebab sekiranya DNS server anda dua-dua mati, ataupun mati tak ada langsung, internet anda tak jalan. Okey, so itulah cerita dia. So, lepas anda dari sini semua, maka anda tekanlah OK. So, selesai. Itulah cara macam mana anda nak tukar DNS server dekat dalam Windows anda. So, bila anda tengok tadi dalam application DNS Benchmark tu, dia ada banyak option. Anda cubalah tengok server yang mana. Lepas tu anda buat testing lah. Buka browser, buka benda-benda dan tengok yang mana lagi elok, lagi laju ke apakah lagi stabil. Benda-benda macam tu. Jadi itulah dia cara macam mana anda boleh cari sendiri DNS server mana yang paling laju untuk anda. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi sekiranya episod kali ini membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. Tapi apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.